Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dimuliakan tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat sidang pendengar rumah ngaji Sirafai yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada tengah hari ini. Mohon maaf atas kelewatan berikutan ada urusan. Kita masih lagi berada pada ayat ke-60 dan 61 surah ke-55 surah Ar-Rahman. Dan insya-Allah akan datang kita akan sambung dalam ayat ke-62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bukankah tidak ada balasan bagi amal yang baik melainkan balasan yang baik juga, iaitulah syurga. Dua syurga yang Allah SWT janjikan dalam ayat 46 surah Ar-Rahman. Dan Allah SWT seperti mana yang Allah SWT ulang persoalan, kita katakan Allah SWT persoalkan kita setiap kali Allah sebut nikmat daripada ayat 46, malahan sebenarnya daripada awal surah lagi. Setiap kali Allah SWT menyebut sesuatu nikmat, Allah SWT selitkan dengan persoalan untuk kita consider, untuk kita renungkan. Nikmat, setiap kali Allah sebut nikmat, nikmat mana yang boleh ataupun mampu kita dustakan. Tuan-tuan perempuan muslim-muslimat sidang pendengar rumah haji Sirafai yang tahu sekalian, saya menggunakan kitab Dr. Wahbah Zuhaili, Tafsir Al-Munir. Beliau menyebut fahatani jannatan, apabila menguraikan tentang ayat ke-60 ini, dua syurga ini dijanjikan di ahli iman wa salihil a'mal, bagi mereka yang beriman kepada Allah SWT dan berbuat baik. Saya telah pun menguraikan motivasi untuk kita berbuat baik dalam sesi yang lepas, dan satu aspek yang saya nak sentuh pada hari ini adalah berkenaan tentang bagaimana kita nak menjadi ahli iman. Ahli iman secara ringkas saja, perempuan, kita ni alhamdulillah dilahirkan sebagai seorang muslim, namun untuk menjadi seorang mukmin itu memerlukan usaha, yang mana kita nak menyucikan, menjernihkan keimanan kita kepada Allah SWT. Sebab apabila kita muslim tidak bermaksud kita ni mukmin, melainkan kita benar-benar beriman kepada ayat-ayat Allah, kepada hukum hakam Allah dan sebagainya. Baik. Tuan-tuan perempuan, apabila kita menyebut tentang ahli iman ini sebagai satu usaha kita untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala, dan inilah syurga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita. Dan Dr. Wahbah Zuhaili dalam konteks ini menyebut satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi rahimahullah ta'ala dan selainnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahawa beliau, iaitu Anas bin Malik, berkata, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW membacakan ayat ini, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan, ayat ke-60 surah Ar-Rahman ini. Waqala, dan Rasulullah SAW berkata, hal tadruna ma qala rabbukum, apakah kamu mengetahui apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ini sebutkan kepada kamu, ya? Qalu, maka para sahabat berkata, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, Anas bin Malik berkata bahawa yaqulu Rasulullah SAW menjawab, ataupun Rasulullah bertanya dan Rasulullah memberikan penghuraian kepada soalan baginda sendiri itu, hal jaza'u man an'amta alaihi bitauhidi illal jannah, apakah balasan yang lebih baik bagi mereka yang dikurniakan dengan tauhid, kecuali syurga baginya. Jadi tuan-tuan perempuan, sebab itulah kita nak menjadi ahli iman, ahli tauhid ini memerlukan usaha, kerana kita
kita tak tahu sekadar Muslim kita ini mungkin tidak cukup ya, untuk sebab mungkin tauhid kita, akidah kita ada dicemari dengan perkara-perkara lain. Tuan-tuan perempuan, kalau boleh saya bawa satu sebagai peringatan kita semua, menurut Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi, apabila beliau menyenaraikan dalam kitab beliau, kitab Az-Zuhd, kitab tentang zuhud, apakah antara ciri-ciri zuhud yang perlu kita capai, iaitulah yang pertama adalah zuhud pada perkara syirik. Inilah bentuk zuhud yang paling afdal dan wajib, iaitulah tinggalkan semua bentuk syirik dalam soal ibadat. Persoalan di sini luas puan-puan, namun saya nak ambil satu aspek saja, iaitulah antara cabaran kita beribadat pada hari ini adalah syirik dalam ibadat kita, iaitulah riak. Inilah pesanan kepada diri saya sendiri dan kepada tuan-tuan puan-puan muslimat semua. Riak dalam ibadat ini satu perkara yang sangat sukar untuk kita kawal, namun mujahadah kita perlu teruskan. Apabila kita solat jemaah, apabila kita berbuat satu kebaikan, memberi sedekah, memberi zakat dan sebagainya, bagaimana kita nak membuang perasaan riak dan juga sifat-sifat mazmumah yang lain yang berkaitan antaranya seperti sum'ah, ujub dan sebagainya. Ia menjadi satu mujahadah yang panjang, perempuan, yang kita nak katakan kita nak suci daripada sifat ini memang menuntut satu struggle daripada kita sendiri, termasuklah diri saya sendiri, kena selalu beringat untuk meninggalkan satu aspek ini di dalam ibadat-ibadat kita. Dan antara tanda yang paling mudah adalah kalaulah kita melakukan apa-apa ibadat, sama ada di depan orang ataupun tidak di depan sesiapa, maka kualiti ibadat yang kita perform itu sama. Itu adalah salah satu kayu ukur macam mana kita nak mengukur kita ni ada riak ataupun tidak. Contohnya kalau kita bersolat, kualiti solat kita itu sama ada kita solat seorang-seorang kat rumah ataupun kita solat berjemaah di masjid di depan orang lain, maka kualiti solat kita itu dia tidak ada double standard di situ. Itu salah satu kayu ukur yang perlu kita tengok, dan ini memerlukan struggle kita setiap hari. Kita kena sentiasa beringat ini adalah penting untuk kita mencapai jannah yang kita nak target di akhirat nanti. Dan kalau boleh juga saya bawakan juga perkara kedua yang disebutkan oleh Imam Ahmad tentang zuhud ini adalah zuhud pada perkara yang haram, iaitulah meninggalkan segala bentuk maksiat kepada Allah. Saya pun telah sebutkan ini dalam banyak kali dalam sesi tadabbur surah Ar-Rahman ini, macam mana kita perlu berusaha meninggalkan dosa-dosa besar, terutamanya macam-macam riba, pornografi, putus saudara ataupun putus hubungan kekeluargaan dengan ibu bapa, derhaka kepada ibu bapa dan sebagainya. Perlu ada mujahadah, dan ini juga sebenarnya satu bentuk zuhud yang boleh memberikan manfaat kita di akhirat nanti. Dan kalau boleh tuan-tuan perempuan, sebagai poin yang terakhir pada tengah hari ini adalah bagaimana Imam Ahmad juga menyebut dalam kitab Az-Zuhd karangan beliau tentang zuhud pada urusan pemerintahan dan kepimpinan. Dan saya nak sentuh ini sebab kita mengambil daripada surah Ar-Rahman ini, bagaimana saya pun telah sampaikan sebelum ni, bagaimana kita nak rely dengan manusia dan jin. Kita ada surah Ar-Rahman mengajar kita bahawa jin adalah makhluk yang seperti kita, mukallaf, dan mereka juga akan dibalas dengan syurga dan neraka di akhirat nanti. Maka sejauh mana kita boleh meminta tolong kepada jin, berbalik juga kepada zuhud yang pertama tadi, iaitulah zuhud pada perkara syirik. Kita macam mana kita nak mendidik diri kita ni supaya tidak ada apa-apa reliance kepada golongan jin, malahan merujuk kepada zuhud dalam urusan pemerintahan dan kepimpinan ini juga. Macam mana untuk kita zuhud dari sudut apabila kita minta tolong manusia, kita minta tolong sekadar autoriti yang dia ada. Apabila kita meminta tolong dengan manusia, sama ada di pejabat-pejabat atau agensi kerajaan, atau maupun di pejabat-pejabat swasta, bank-bank, pihak berkuasa tempatan dan sebagainya, pejabat tanah, apabila kita minta tolong pada manusia,
ada hadnya, tidak melangkaui batas bidang kuasa kawan-kawan yang kita minta tolong tu. Once kita langkaui bidang kuasa tu akan meribatlah gejala rasuah, salah guna kuasa dan sebagainya. Maka zuhud dalam urusan pemerintahan dan kepimpinan bukanlah merujuk kepada pemimpin saja, kita sendiri. Apabila kita memulakan dengan rasuah, sekecil-kecil rasuah contohnya, maka dia akan menjadi satu bubble yang besar yang merebak ke dari semua peringkat bawahan, dengan kita terlibat dengan rasuah kecil-kecilan di pejabat-pejabat kerajaan atau swasta, dan apatah lagi dia akan merebak ke peringkat negara yang kita pun tahu bahawa betapa buruknya akibat daripada perkara itu. Jadi suhud dalam urusan pemerintahan dan kepimpinan yang Imam Ahmad sebutkan ini, saya nak relatekan dengan bagaimana kita meminta tolong dengan manusia sekadarnya, sekadar bidang kuasa mereka, sekadar kemampuan mereka, tidak melebihi dari sepatutnya yang boleh membawa kepada salah guna kuasa, rasuah dan sebagainya. Dan apabila kita meminta tolong dengan manusia dengan sekadar yang perlu, maka apatah lagi kalau kita nak minta tolong dengan jin, lagilah kita perlu untuk meletakkan sempadan. Tak payahlah kita rely. Perbahasannya panjang, perempuan saya tahu mungkin ada juga khilaf dalam perubatan Islam bagaimana nak menggunakan jin dan sebagainya, namun kita ambillah mindset yang asas bahawa kita tidak memerlukan. Dengan manusia pun kita minta tolong secara terbatas, apatah lagi dengan jin, lagilah kita tidak, jangan kita pergi ke situ untuk memelihara akidah kita, untuk kita menjadi ahli iman, ahli tauhid, dalam pada kita mengejar dua syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Tuan-tuan puan-puan, ini adalah usaha kita dalam pelbagai aspek yang kita perlu kuatkan. Kita pun masuk bulan Muharram, tahun baru 1443 Hijrah, maka kita kena cuba cari aspek-aspek ini, aspek riak saya sebutkan tadi, aspek minta tolong dengan kawan-kawan, biarlah berpatutan dan tidak ada reliance kepada pertolongan dari jin dan sebagainya. Maka perkara-perkara ini memerlukan dan juga dosa-dosa besar yang perlu kita tinggalkan. Ia memerlukan satu perancangan apa yang kita nak buat pada tahun ini, dan kita ambil tindakan yang mudah-mudahan tahun depan kita boleh beralih kepada usaha penambahbaikan diri yang baru, yang mana beberapa aspek telah pun kita tambah baik pada tahun ini, insya-Allah. Jadi saya sudahi setakat itu untuk tuan-tuan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Mohon maaf atas kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.